orang panggil Tazkirah Ramadan. Habis Ramadan orang panggil kuliah. Ada setengah daripadanya dipanggil bayan. Kalau jamaah tabligh dipanggil bayan. Apapun majlis ilmu, tazkirah ke, kuliah ke, bayan ke, maka ulama menyatakan di sana ia akan menjadi manfaat apabila dibaca ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jamaah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dah masuk 1 Zulqa'dah. Dan di kalangan orang-orang ahli falak, mereka tengok anak bulan baru ni pada 29 Syawal. Tengok anak bulan 29 Syawal. Dan ahli falak di negara kita, dia melihat 29 Syawal dengan bersamaan 29 tempat di setiap majlis agama dan di bawah setiap jabatan mufti di negeri masing-masing. Jadi kesemuanya tidak ada kelihatan anak bulan pada 29 Syawal. Bila tidak ada kelihatan anak bulan pada 29 Syawal, maka bulan Syawal itu ia jatuh selama 30 hari. Jadi dalam Islam, dia boleh tengok anak bulan ni apabila masuk waktu. Dia tak boleh tengok tak masuk waktu lagi. Dan masuk waktu di dalam ijma' disepakati oleh mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, iaitu disepakati pada 29 hari bulan Islam. Macam baru ni kita hari raya, kita tengok kalender, sepatutnya hari Selasa, tapi raya hari Isnin. Ada orang dekat masjid saya kata, dia kata falak dia tak boleh dah nak kona, dia kata dia tak boleh nak ejaz dah. Sebab nelayan-nelayan di tepi pantai tu dah nampak anak bulan dari hari Sabtu malam Ahad lagi. Ini sah penipu, nampak dah. Dia tipu lah, betul tak? Jadi dia tak masuk waktu lagi, kan? Jadi masuk waktu adalah 29 hari bulan Islam. Maksud hari Ahad tu baru boleh tengok. Baru boleh tengok. Dan saya pernah lah mengikuti program kursus falak ni yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor di Hulu Selangor selama 3 hari. Jadi benda perkara-perkara macam ni bukan semudah itu kita nak tengok sidang jamaah. Ya. Dia ada teropong dia tu. Dia bukan teropong macam kita punya, macam teropong cak ayam, kan? Ya. Teropong 500, 600. Harga teropong tu untuk melihat anak bulan, harga teropong tu adalah 950,000 untuk melihat jerak kedudukan anak bulan itu sudah lahir ataupun belum. Jadi ini menunjukkan bahawa kita raya tahun ni, kita bukan ikut dengan kalender yang telah ditetapkan. Cuma kalender itu sebagai anggaran saja. Ada pun tentu bulan ni 29 hari ataupun 30 hari, itu adalah ketentuan daripada Allah
dan akan dimaklumkan oleh ahli-ahli yang berautoriti yang kita mesti meletakkan husnuzan yang tinggi kepada mereka. Ada orang cakap, dia kata sebab orang ramai nak raya hari Isnin, jadi mereka terpaksa buat raya hari Isnin. Ni bahaya ni, betul tak? Ada juga mereka yang berkata sepatutnya puasa jatuh hari Sabtu, tapi mereka sengaja mulakan puasa pada hari Ahad. Mereka-mereka ini golongan yang memfitnah di kalangan para ulama. Ya, jadi kita kena husnuzan yang tinggi di kalangan jabatan mufti kita dan husnuzan kepada ulil amri kita. Ya, jadi sebab itu kita dah tengok dah bahawa ahli falak di negara kita ni, dia bukan melihat anak bulan bila nak raya atau nak puasa. Tapi kalau ayah-ayah, tuan-tuan, ibu-ibu mengikuti program yang dianjurkan oleh jabatan mufti di negeri-negeri yang bawahnya dalam falak negeri masing-masing, maka program ini, falak ni dia akan melihat anak bulan itu setiap 29 hari bulan. Setiap 29 hari bulan, maka dia akan melihat bila jatuh satu hari bulan Zulqa'dah, dan bulan depan insya-Allah kita akan tengok bila pula jatuh satu Zulhijjah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini tanpa kita sedar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Allah Ta'ala dia guna al-hajj. Al-hajju, ada ayat Quran Allah Ta'ala dia firman walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ada ayat Quran Allah kata wa atimmul hajja. Ada ayat Quran kata wa adzim fin nasi bil hajj. Jadi ayat-ayat Quran ni, dan kita sebut tadi al-hajju dan haji itu ashhurun. Ashhurun ni jamak daripada syahrun. Kalau kita baca Quran, syahru Ramadan allazi, kita niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri. Syahrun, ashhurun ni daripada beberapa bulan. Haji ini ada beberapa bulan. Maka bulan-bulan haji itu bermula daripada Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Saya ulang lagi sekali. Haji, kita punya jemaah haji ni akan terbang pada 4 hari bulan Jun, insya-Allah. Dipanggil Duyufur Rahman, tetamu Allah. Maka jemaah-jemaah ni, mereka ni akan terbang di dalam bulan-bulan haji. Maka bulan haji ni dia bermula daripada Syawal. Daripada 1 Syawal, sebulan Syawal, sebulan Zulqa'dah dan 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. Maka ini dipanggil bulan-bulan haji. Tanpa kita sedar, kita dah masuk pada bulan yang kedua daripada bulan haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam juzuk yang ke-12, Ithna inda hithna asyara syahran. Dalam juzuk yang ke-12, Allah kata dalam setahun ni dia ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan daripadanya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ni
dia bermula daripada Rajab. Rajab ni dipanggil bulan haram yang tunggal. Bila masuk Rajab, sunnahnya kita doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu sunnahnya. Maka Rajab ni dipanggil bulan haram yang tunggal. Diikuti dengan Zulqa'dah. Ni sekarang ni kita dah berada dalam Zulqa'dah. Diikuti dengan Zulhijjah. Diikuti dengan Muharram. Ke dalam agama kita diajar kita ada 4 bulan haram. Dan bulan haram ni, Zulqa'dah ni, satu bulan haji, yang kedua dia bulan haram. Dia besar tu. Bulan haji pun dia dan bulan haram pun dia. Itulah dipanggil Zulqa'dah. Jadi kita orang Islam kena cakna tentang bulan-bulan Islam. Ada bulan haji, ada bulan haram ya. Jadi saya sebut bulan haji ada berapa bulan tuan-tuan? 2 bulan 10 hari. Ada berapa bulan haram? 4 bulan. Dimulai dengan Rajab, diikuti dengan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Pagi semalam ada orang telefon saya. Pagi semalam orang telefon saya, lebih kurang 6.50 lah. Kita nak keluar rumah hantar anak sekolah kan. Orang telefon, Assalamualaikum Ustaz, kata. Salah, ada apa Haji? Ada hal penting ke? Tak ada. Dia kata, saya ni nak tegur sikit lah kat jiran kita ni. Kenapa Haji? Kita ni dah habis dah bulan raya ni, bulan Syawal ni, dia kata. Lepas tu dia nak buat majlis raya hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari Sabtu ni 4 hari bulan lah kan. 4 hari bulan. Nak buat majlis raya 4 hari bulan. Kita dah masuk bulan Muharram, dia kata. Kita dah masuk bulan Muharram. Bagusnya bulan Muharram ni, 1 Muharram hingga 10 Muharram disunat puasa. Kalau tak mampu puasa, janganlah buat majlis raya bulan-bulan Muharram ni, dia kata. Semalam lah Muharram, dia pukul bulan ni Muharram. Dia kata, Muharram mana Haji? Saya tak marah dia, saya kata Muharram kat mana Haji? Negeri mana? Muharram lah. Negeri Selangor sekarang Zulqa'dah ni. Oh, bukan Muharram lah. Bukan Muharram. Lepas tu dia kata, I wrong lah ni. Wrong lah, saya kata. Jadi nak sebut sila jemaah yang dimuliakan, orang kita ni dia tak cakna bulan Islam. Maaf lah sebut. Ni dipanggil Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik cerita pasal bulan. Jadi dalam kita sebut bulan ni, kita dalam Quran Allah sebut dalam suratul Rahman, Allah kata wasyamsu wal qamaru bihusban, dan demi matahari dan bulan bihusbanin, maka kamu dapat membilang hari-hari yang mendatang. Ulama tafsir kata apa? Ulama tafsir yang ni kat tangan saya ni, yang saya ambil kat sini, dia bukan tafsir, dia panggil terjemahan. Terjemahan itu dipanggil Al-Quran dan terjemahan, tulis awal kan. Maka tafsir ni tuan-tuan, dia syarah ulama. Contohnya tafsir Al-Bayan, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Macam mana ulama menafsirkan ayat. Maka pandangan ulama yang kita duk baca ni terjemahan. Jadi kita kena tengok macam mana tafsir, dan kita kena, dan saya tengok hari ni banyak dah buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan. Contohnya tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemah. Dalam bahasa Arab ada 4 jilid. Bila dia terjemahkan, dia ada 30 jilid. Dalam tafsir Ibnu Katsir, itu sebagai contoh. Tafsir Al-Munir, dia ada 30 jilid. Bila diterjemahkan, ada 70 jilid. Jadi kita boleh belilah kalau ada rezeki. Dan kitab ni sebenarnya dia jadi harta kita kan. Kitab agama ni dia jadi harta. Harta kita ni, duit, rumah ni harta lah. Tetapi harta peninggalan selepas hari kita mati nanti adalah buku-buku agama yang berfaedah.
Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, maka ulama kata wasyamsu, dan demi matahari. Matahari itu tujuan dia apa? Matahari ini untuk kamu melihat waktu kamu solat. Waktu kita solat ni, kita sebenarnya berpandukan kepada matahari. Bukan kita menyembah matahari, tetapi kita berpandukan kepada matahari. Contoh ya, ayah-ayah semua, tuan-tuan, ibu-ibu semua, matahari ni satu, baru ni istiwa a'zam. Ingat tak? Yang orang duduk, saya kebelakangan ni baguslah. Falak ni dia suka sebarkan berita-berita yang orang tak tahu. Betul tak? Istiwa a'zam. Ada orang tak faham? Tak faham lah. Tapi dekat masjid saya, kat masjid tempat saya kan, dia siap umum lagi. Lepas solat asar tu, sebelum solat asar, Tuan Bilal dia umum. Tuan-tuan semua dia kata, hari ni akan berlaku peristiwa istiwa a'zam. Hari Sabtu baru ni lah, kita pergi datang sembahyang asar. Lepas tu, 28 hari bulan itu, 28 Mei. 5.18 minit petang, kata fatwa kan. Jadi, kata Bilal tu, dia kata, akan berlaku istiwa a'zam. Jadi saya tak tahulah dia baca petikan yang ditulis oleh Jabatan Mufti ke atau dia salah faham ke. Maka pada hari ni, sedar dia, kita akan berlaku perubahan kiblat. Terkejut semua. Sudah. Jadi sebab itu, baguslah saya kata tadi Jabatan Mufti, dia memaklumkan kepada orang ramai tentang istiwa a'zam tu. Tapi kadang-kadang orang salah faham. Istiwa a'zam ni memang berlaku setiap tahun. Yang mana kedudukan matahari duduk betul-betul di atas Kaabah. Dia berlaku setahun 2 kali. Jadi bukanlah kata berlaku perubahan kiblat. Kiblat dia takkan boleh berubah, tuan-tuan, ibu-ibu semua. Kiblat ni dia akan berubah dengan 2 keadaan. Ijma' mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kata kiblat ni dia akan berubah. Satu, kiblat ni akan berubah apabila tanah itu bergerak. Tanah tu bergerak. Mungkin kat tempat kita tak berlaku. Mungkin di negara-negara luar bergerak. Contoh di Indonesia. Ada falak mengkaji negeri-negeri, wilayah di Indonesia, di kampung-kampung, tanah bergerak. Jadi bila tanah bergerak itu, maka kiblat itu akan berubah. Ataupun bangunan itu bergerak. Itu mungkin berlaku gempa bumi, na'udzubillah min zalik, minta jauh daripada Allah, maka kiblat itu boleh berubah. Maka kalau tempat kita, istiwa a'zam ni, kita akan nampak kelihatan arah kiblat yang betul dan tepat. Jadi dia minta kita cek arah kiblat. Sebab di masjid-masjid ni kebanyakannya arah kiblatnya sudah diberi sijil oleh Jabatan Mufti. Betul tak? Kalau di Selangor lah, masjid ni dah ada sijil daripada Jabatan Mufti bahawa falak di negeri ini sudah datang ke masjid ni dan melihat kiblat yang betul. Ya. So, jadi di rumah-rumah kita tak ada sijil Jabatan Mufti. Betul tak? Jadi kita boleh cek. Selain kita ada kompas kita ada macam-macam, kita boleh tengok arah kiblat tu. Maka hari tu dia punya bayang-bayang, dan bayang-bayang ni dia menunjuk ke arah kiblat yang betul. Hanya berlaku pada seluruh dunia setahun 2 kali sahaja. Istiwa a'zam dia hanya diguna pakai kalimah itu hanya dalam negara kita. Kalau tuan-tuan ni dalam telefon ni, dia boleh download satu telefon tu dipanggil Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ni, kalau orang mengaji Mesir ke Jordan dia tahulah. Maktabah Syamilah ni
Kalau kita download semua kitab-kitab Arab ni, boleh duduk dalam telefon kita. Tekan Ibnu Katsir, boleh tengok. Tekan Qurtubi, boleh tengok. Tekan Matan Abi Syuja', boleh tengok. Jadi kalau kita tengok Fihris ni isi kandungan. Seluruh kitab, kita tekan Istiwa A'zam. Tak keluar tuan-tuan. Kita duk kata, Istiwa A'zam ni bahasa Arab ke bahasa apa? Rupanya kalimah itu diguna pakai oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan diguna pakai oleh seluruh jabatan mufti. Kalimah slogan matahari duduk di atas Kaabah berlaku setahun 2 kali. Di negara kita menggunakan kalimah Istiwa A'zam. Macam dulu orang kita dia tak panggil sertu, betul tak? Dia panggil apa? Samak, betul tak? Kebelakangan ni panggil sertu. Kalau kita tarik bahasa Arab samak ni, samaun langit atau samakun ikan goreng. Nampak dah? Jadi nak sebut sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, samak ni istilah orang kita. Sertu pun istilah orang kita. Maka ada kalimah-kalimah tu kita kena cakna sikit lah. Kita boleh baca sikit dan kita ambil hati-hati. Maka matahari ni juga bukan sahaja arah kiblat, menentukan tentang masuk waktu tadi. Masuk waktu semayang. Subuh contoh. Fajar Siddiq. Kenapa panggil Fajar Siddiq? Kalau duduk tepi laut, mula nampak cahaya matahari tu mula timbul. Bila Zuhur, gelincirnya matahari. Bila Asar, hilang bayang-bayang. Bila Maghrib, terbenam matahari. Bila Isyak, hilang cahaya matahari. Maka nak bagi tahu tentang waktu solat ni, tentang semayang ni, tentang kiblat ni, dia semua berharap kepada matahari. Wasyamsu, tadi saya sebut tadi. Wal qamaru, dan bulan. Bulan ni dia kurang-kurang 3. 1 bila puasa, 2 bila raya, 3 bila 1 Zulhijjah. Dan kita tengok akhir-akhir ni, 6 tahun kebelakangan ni, jadi kita tengok kan, MKI apa dia ni, Majlis Raja-Raja negara kita. Dia dah sekarang ni mutaakhirin ni dia dah tak umum bila jatuh hari raya Aidul Adha. Dia tak umum. Dia umum bila jatuh 1 Zulhijjah. Bila dia umum jatuh 1 Zulhijjah, maka kita semua dapat baca. Kita raya bila? 10 Zulhijjah. Maka itu dia panggil ru'yah wal qamaru, dan bulan. Bihusbanin, maka dia dapat membilang hari-hari yang mendatang. Maka kita dapat bilang bulan, kita dapat bilang waktu solat, kita dapat bilang kiblat kita dan sebagainya, dapat tentukan. Maka kita menentukan daripada matahari dan bulan. Maka dengan asbab ru'yah, falak dan sebagainya, maka kita tahu, sekarang kita dah berada dalam bulan haji. Itu ceritanya. Maka bulan haji kita balik-balik, bulan haji ni sebulan Syawal, sebulan Zulqa'dah, dan 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, ibu-ibu semua, bila kita tengok bulan haji ni, dia terlampau lama sangat. Terlampau lama. Baru ni ada satu orang tanya saya, Ustaz, dia kata, saya pernah buat haji tamattu'. Dan saya rasa mungkin ada di kalangan tuan-tuan, ibu-ibu dalam surau ni mungkin dah pernah buat haji kan. Dia kata, dulu saya buat haji tamattu', saya kena dam. Kerana orang kata, tamattu' ni apa dia? Mungkin ada yang dah ikuti kursus haji atau dah buat haji kan. Tamattu' ni, dia niat nak buat haji, tapi dia masuk tanah haram, dia mulakan dengan ibadah umrah dulu. Dekat dengan hari wukuf, maka dia berniat haji. Maka itu dipanggil haji tamattu'. Sama ada dia masuk daripada Qarnul Manazil ataupun daripada Bir Ali, dia masuk dalam musim haji, guna visa haji, guna ta'syiratul haj, guna permit haji, tapi dia berniat haji. Sepatutnya dia kena berniat haji, tapi dia berniat
umrah. Bila dia berniat umrah, maka haji itu sah, dipanggil haji tamattu'. Majoriti jemaah haji Malaysia, majoriti adalah jemaah haji tamattu'. 90% jemaah haji Malaysia ni tamattu'. 10% haji ifrat. Manakala qiran tu di kalangan pembesar kita lah. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, maka bila masuk ke Mekah dalam bulan haji, buat umrah, maka dia kena dam seekor kambing. Masuk Mekah bulan haji, buat umrah dulu, maka dia kena dam seekor kambing. Isu dia sekarang ni, ramai jemaah kita bulan Syawal pergi buat umrah. Betul tak? Ramai. Saudi sebelum ni tak pernah buka visa umrah bulan Syawal. Dan tahun ni, khusus 2022 ni, Saudi buka visa umrah dalam bulan Syawal. Ada orang tanya, macam mana tu jemaah umrah pergi umrah bulan Syawal? Bulan Syawal ni bulan haji. Adakah dia kena dam? Dia tak kena dam. Kerana orang yang kena dam itu adalah orang yang masuk ke Mekah, berniat haji, tetapi dia buat umrah terlebih dahulu. Masuk Mekah, bulan haji, nak buat haji, tapi terlebih dahulu dia berniat umrah. Dia masuk niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, gunting umrah, dan tahlul daripada rukun umrah. Maka kemudian dia tunggu sehingga 8 Zulhijjah, dia pun bergerak ke Arafah. Baru dia berniat haji, maka itu dipanggil haji tamattu', dan dia kena dam seekor kambing. Adapun orang yang masuk ke Mekah bulan Syawal, semata-mata nak buat umrah dan tak ada niat nak buat haji. Bukti dia visa dia pun visa umrah. Mana dia nak buat haji? Visa dia tu visa umrah. Maka dia takkan buat haji. Maka dia boleh buat umrah dan dia tak kena dam. Kerana dia tak ada niat pun nak buat haji. Kalau dia ada niat nak buat haji, barulah dia dikenakan dam seekor kambing, khusus bagi jemaah haji tamattu'. Saya sebut ni mungkin ada yang tak ikuti khusus haji lagi, ataupun tak pernah buat haji lagi. Kita sebut ni biar kita tahu sikit-sikit lah. Pernah dengar cerita ni tamattu', qiran dan ifrat kan, cerita. Ada sekali saya pergi tugas musim haji tu 2017. Saya punya jemaah dia, orang Shah Alam, dia call saya. Saya dah pergi awal dah. Biasa musim haji saya pergi awal. Cuma tahun ni ada kekangan sikit, kita pun tak tahu macam mana. Bila saya sampai dekat Mekah tu, dah seminggu dah, dia pun call saya. Saya dekat Mekah. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi haji ni. Bila nak pergi? Ni nak gerak dah ni. Sekarang ni saya masa tu dekat Kelana Jaya. Sekarang tak ada Kelana Jaya dah. Sekarang ni semua KLIA. Jadi saya kata, lepas tu, jadi saya nak buat haji tamattu'. Boleh tak ajar saya macam mana lafaz tamattu'? Lafaz haji tamattu'. Saya kata, mana ada lafaz haji tamattu'? Dia tamattu', qiran, ifrat ni, dia hanya pergerakan. Masuk ke Mekah, buat haji dulu, lepas tu baru buat umrah, nama dia ifrat. Masuk ke Mekah, buat umrah dulu, dekat musim haji, niat haji dipanggil tamattu'. Niat haji, niat umrah serentak dalam satu pergerakan dipanggil haji qiran. Jadi dia kata, tak ada niat tamattu' ke? Tak ada, saya kata. Tamattu' ke, qiran ke, ifrat ke, itu hanya satu nama pergerakan yang diberi oleh ulama fuqaha, ulama mazhab. Jadi macam kita kata tadilah, istiwa azam tadi. Kalau tuan-tuan cari dalam hadis, dipanggil apa? Haji ifrat ke, tamattu' ke, qiran ke, takkan jumpa. Jadi nama-nama ni sudah diijtihadkan oleh ulama-ulama fuqaha sewaktu dahulu lagi. Jadi bila kita masuk bulan haji ni, al-hajju ashhurum ma'lumat.
Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia ibadah haji. Saya nak kaitkan ibadah haji ni sama macam ibadah puasa. Ada kaitannya. Faman farada fihinnal hajja. Mana-mana orang yang difardukan haji baginya. Hajja fala rafasa. Jangan buat benda yang sia-sia. Rafasa. Kan? Rafasa ni, sia-sia ni maksudnya dalam ihram haji tak boleh bersetubuh. Suami dan isteri. Sama juga dalam siang Ramadan. Dalam fiqah, 2 waktu tak boleh bersama dengan isteri. Ya, selain waktu isteri kita kotor tu, tak boleh lah kan. Yang pertama, siang Ramadan. Yang kedua, iaitu apa dia panggil? Dalam ihram. Bulan Ramadan baru ni, ada orang tu baru kahwin tanya, apa hukum saya bulan Ramadan, saya cium isteri saya. Pagi-pagi Ahad kita tak kerja kan, duduk atas katil cium-cium, tak buat apa pun. Boleh ke? Boleh tak? Orang tanya, abang cameraman, boleh tak? Tak ada buat apa pun. Kan pagi Ahad tu kan mula-mula puasa kan. Dia kata boring, baring atas katil, baru kahwin cium-cium, tak buat apa pun, boleh tak? Kena dam tak? Kena dam tak? Kena fidyah tak? Tak ada. Hukum cium isteri di siang Ramadan bukan makruh. Haram. Haram puasa tak batal. Tapi hukum dia haram. Ijma' mazhab Syafi'i. Faham tak ni? Kenapa Imam Syafi'i kata haram? Kenapa kata haram? Kata, saya cium sikit je. Saya banyak sikit. Jadi sebenarnya tak payah cium tu. Faham tak ni? Jadi puasa jangan cium. Termasuk dalam ihram. Itu saya kata ni kaitkan ihram dan ibadah Ramadan. Wala fusuqa. Jangan buat benda fasik. Dalam ihram tak boleh buat benda fasik. Dalam puasa pun tak boleh fasik. Contohnya menipu. Tak boleh. Kan? Menipu ni, orang yang berpuasa lalu dia menipu ju' wal atash. Dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Maka begitu juga dalam ihram. Kalau dia buat benda yang rafasa wala fusuk, buat benda fasik, maka haji itu tak dipanggil mabrur, dipanggil mardud. Haji yang ditolak, na'udzubillah. Wala jidal. Jidal ni bertekak. Faham tak? Ihram. Tak boleh bertekak. Siang Ramadan boleh bertekak tak? Tak boleh bertekak juga. Nampak tak? Jidal. Apa yang saya nak kaitkan, semua ibadah faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. 3 benda. Tak boleh setubuh atau mukaddimah persetubuhan. Tak boleh fusuk. Tak boleh bertekak. 3 benda ni. Semua benda ni dah dididik dalam bulan Ramadan siang hari. Habis Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bila masuk habis je Ramadan, kita dah masuk bulan haji. Itu dia panggil al-hajju ashhurum ma'lumat. Punya cerdiknya Allah dan Rasul ini menyusun ibadah kita sampai dia didik kita ni tanpa kita perasan. Dah ditarbiyah sebulan Ramadan dan sebagainya. Saya ada satu isu saya nak cerita. Bila agama tak bagi kita setubuh ni, janganlah buat. Contoh, saya sebut tadi 2 tempat agama tak bagi setubuh. 1, siang Ramadan. 2, dalam ihram. Ada satu orang tu, dia mari jumpa saya. Kata, Ustaz, boleh tak buat air penawar? Saya kata, buat air penawar apa? Anak saya ni OKU, dia kata. Oh, saya kata, kalau nak suruh saya buat air penawar, ruqyah ke apa ke, saya tak pandai, saya kata. Saya cakap betul, saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Tapi kalau abang nak suruh saya buat air baca-baca Quran sikit, saya bolehlah. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lepas tu selawat sikit-sikit, saya bolehlah. Lama kan orang kata-kata buat air penawar. Kan? Orang Melayu kan air penawar lain. Jadi saya jelaskan. Air baca Quran boleh. Saya kata. Lepas tu saya buat dengan dia. Saya kata kat dia, anak OKU ni berapa orang?
Dia kata 2 orang OKU, dia kata. Oh, ramai. Saya kata dekat dia, saya tanya soalan ni, saya tengok dalam kitab fiqh. Saya kata, ada tak genetik keluarga OKU? Keluarga kelainan upaya? Ada tak? Belah isteri ke, belah abang ke? Sepupu, sepapak, 2 pupu? Ada? Dia kata, memang tak ada. Dia. Memang tak ada. Belah sepupu tak ada, belah mak dia. Macam contoh lah. Dia genetik. Oh, kembar. Dia punya saudara pun kembar. Dia ada genetik sebenarnya. Genetik ni bukan cerita sains. Sebenarnya ulama fiqh dah sebut 1400 tahun dulu dah. Kan? Macam tu juga kalau apa dipanggil apa, kalau orang mengandung orang bersalin yang gila tu panggil apa? Meroyan kan? Oh, batuk dia meroyan, nenek dia pun meroyan, kan? Kemurungan. Jadi benda ni boleh atasi dengan kita sentiasa dengan dia, berdamping dengan dia. Kalau kita biarkan dia, mungkin nanti ada masalah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan, begitu juga dengan kelainan upaya tadi. Jadi dia kata tak ada, dia kata. Lepas tu saya tanya dia. Kalau kita buka dalam kitab Syekh Daud kata, jangan bersama dengan isteri pada hari malam-malam kebesaran Islam. Syekh Daud kata, makruh. Bukan haram, makruh. Contohnya 10 hari terakhir Ramadan. Nabi tak bersama. Tapi Nabi tak haram. Nabi tak haramkan. Tapi Syekh Daud kata, elakkan. Atau malam raya. Idul Fitri, Idul Adha. Atau malam nisfu Syaban. Atau malam nuzul Quran. Malam-malam kebesaran lah. Kita kena hati-hati. Makruh, kata Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fattani. Rahmatullahi alaih. Cuma, yang kita sebut tadi haram ni 2 keadaan. 1 dalam ihram, 2 siang Ramadan. Tu saya kata, maaf lah tanya lagi bang. Apa ni, bila dia dah cerita pasal saya tanya tak ada kelainan upaya semua tak ada. Saya pelik. Saya tanya lagi. Supaya apa yang saya faham ni, betul tak? Lepas tu saya tanya dia. Biasa bersama dengan isteri ni, isteri tak sihat ke? Oh, sihat. Dia kata, Alhamdulillah isteri saya tak apa. Sihat Alhamdulillah. Cuma dia kata, ada cerita. Cuma dia kata, dulu, waktu dia dah 50 lebih lah. Waktu saya muda-muda dulu, Ustaz, dia kata. Saya ni suka bersama dengan isteri siang Ramadan, dia kata. Tu silap dia. Ini wallah ni, saya sebut dalam Quran ni, saya kata. Dia cakap, dia bersama dengan isteri siang Ramadan. Cuma Ustaz, saya ni selamatlah Ustaz sikit, dia kata. Sebelum saya bersama tu, saya minum air dulu, dia kata. Batal puasa. Jadi saya tak kenalah fidyah kena puasa 60 hari berturut-turut. Saya kata sangkaan abang salah bang. Yang pertama sekali abang buka puasa sebab abang nak bersetubuh. Abang buka puasa tu niat abang nak bersetubuh. Oh, habis macam mana Ustaz? Maka abang sekali abang bersetubuh siang Ramadan, abang kena puasa 60 hari berturut-turut. Tapi saya ingat Ustaz, tahun pertama saya lebih kurang 7 kali lah dia kata. Tahun pertama dia kahwin 7 kali. 7 kali 6, 420 hari bang. Kejut dia. Saya nak sebut ni, dia punya, ingat agama ni boleh guna akal. Kan? Jadi sebenarnya, keputusan agama ni, dia tak boleh kita menggunakan akal kita, hati-hati. Faham tak ni? Macam baru ni ada satu orang pegawai. Masa saya adalah kuliah Zohor dekat Intan apa nama Intan tu, budak-budak training tu, PTD tu kan. Dia ada kadang-kadang saya bagi kuliah kat sana. Jadi dia budak perempuan tu dia hamil, dia pregnant. Dia telefon, Assalamualaikum Ustaz. Salam, siapa ni? Saya ni budak yang training Ustaz bagi ceramah tu, kata. Lepas tu dia kata, saya ni hamil sekarang ni Ustaz. Alhamdulillah lah, waktu training, dia ceritalah training tak boleh hamil lah, apalah. Sekarang ni dah habis ni baru boleh mengandung lah, dia kata. Lepas tu, dia kata, sekarang ni saya mengandung, boleh tak kalau saya tak nak puasa? Oh, saya tak boleh bagi jawapan. Habis, saya nak tanya siapa jawapan Ustaz? Saya tak boleh bagi jawapan, awak boleh puasa atau tak boleh puasa. Yang boleh bagi jawapan awak boleh puasa atau tak boleh puasa ni, adalah doktor.
ahlinya, bukan ustaz atau ustazah, ahlinya. Dia tengok kandungan awak. Kandungan awak boleh puasa ke tak boleh puasa. Dan doktor itu adalah doktor Islam yang siqah, yang beramal soleh. Maka dia yang boleh menentukan awak boleh puasa atau tak boleh puasa. Bukan saya. Kalau doktor tu kata awak boleh puasa dan awak berbuka, awak kena bayar fidyah dan kena qada. Dua benda. Oh, macam tu. Jadi awak kena tanya doktor lah. Jadi nak sebut, bukan semudah itu kita boleh berbuka. Jadi sebab itulah saya kata tadi, kaitan didikan Ramadan tadi, dia ada kaitan dalam bulan haji. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sikit lagi. Kemudian, kita dah masuk bulan haji. Dan kita rasa majoriti rakyat, masyarakat di tempat kita ni, umat Islam, ramai yang tak naik haji tahun ni. Betul tak? Sikit sangat. Dan kita doakan ada kota tambahan. Dan bagi orang yang mampu, rezeki, ada kemampuan, ada rezeki lebih, dan dia mampu mengeluarkan zakat. Tuan-tuan kena cek lah duit tuan-tuan. Keluar zakat dalam majlis wilayah berapa? Atau majlis agama Selangor? Lebih kurang 20,500. Cukup haul. Boleh keluar zakat. Maka sunnatun muakkadah bagi kita melakukan ibadah korban. Kena buat korban. Seafdal korban, buat di tempat kita bermustautin ataupun di tempat kita beraya. Ataupun tempat kita beraya. Seafdal. Kalau kita ambil binatang korban kita, bawa pergi tempat lain dan bukan tempat kita beraya, saja-saja kita bawa ke tempat lain, maka hukum dia makruh di sisi mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan kena tengok. Aku mampu tak? Ada tak simpanan aku 20,000? Atau lebih? Kalau ada rezeki lebih, tak mau buat korban, mazhab Syafi'i kata makruh. Kalau Nabi ada, Nabi kata fala yukribanna musalla. Jangan hampiri sembahyang di masjid aku. Saya dapat maklumat, masyarakat Islam di Malaysia ni, dia faham ibadah korban ni macam ibadah haji. Awak tak buat korban? Tak buat. Saya dah buat dulu dah cukup. Ataupun dia faham ibadah korban ni macam ibadah akikah, semua hidup sekali. Sebenarnya ibadah korban ni setiap tahun. Kaitan korban ni sama macam kaitan kita berzakat. Zakat dipanggil sadaqatul wajibah. Sedekah yang wajib. Adapun korban, bagi orang yang mampu mengeluarkan sedekatul wajibah, sedekah yang wajib, maka ibadah korban tu dipanggil sedekatun tatawwu, sedekah yang sunat yang mesti dia keluarkan dalam ibadah korban. Jadi kita kena cek, kita ni tang mana? Tang mampu buat tiap-tiap tahun ke? Atau tang mampu semua hidup sekali? Tang mampu semua hidup sekali itu adalah di kalangan asnaf fuqara wal masakin. Dia semua hidup sekali cukup. Mungkin dia buat korban tu dengan simpanan dia, ataupun dia buat korban dengan tajaan. Contoh lembu yang diberi oleh pemerintah. Maka boleh letak nama, boleh. Tak salah kita letak nama orang. Dan kita cari nama orang yang memang tak ada harapan kemampuan nak buat korban. Cukup bagi dia semua hidup sekali. Dan ada orang yang dia mesti dituntut buat korban tiap-tiap tahun. Dan kita kena tengok, rezeki kita tak sama dengan rezeki orang lain. Kalau rezeki kita mampu 20,000, cukup satu bahagian. Kalau kita punya simpanan 50,000, kita ambillah 2 bahagian. Kita satu, isteri kita satu. Kalau simpanan kita mungkin ada 500,000, tak salah kita buat untuk anak dan seluruh isteri kita. Ada satu tuan haji tu kan. Tuan haji tu, dia orang, maaf sebut, jangan teras hati. Dia orang kuat parti dulu. Orang kuat parti. Bukan parti, pendatang haram, parti. Dia dapat rumah anugerah ni. Rumah PPR ni kan. Naik 13 tingkat, dia dapat 5 pintu. Naik 5 tingkat, dapat 10 pintu. Dia cerita dengan saya, dia punya duit rumah sewa dia ada 100,000 lebih sebulan. Kan? Dia duit anugerah tu lah. Kan? Tak tahulah anugerah apa. Jadi, dia cerita dengan saya. Dia, bila saya sebut tentang ibadah korban, dia
pun buat setakat dia hidup 70 tahun ni baru sekali. Dia duk faham semua hidup sekali. Itu saya nak cerita tu. Patut bagi dia ni, bukan kata dia seorang, seluruh anak cucu menantu dia kena buat. Kalau kita seorang datuk kepada ada cucu lah, rezeki lebih. Boleh tak saya buat korban untuk anak, cucu, menantu, semua saya buat? Boleh ke? Boleh. Dan itulah sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dah jadi datuk. Anak kita tak buat kekah lagi untuk anak dia. Kita datuk. Kita ada duit. Tak salah. Sunnahnya datuk tadi membuat akikah untuk cucu-cucunya. Tapi kita ambil lah faedah sempena bulan haji ni. Pakak-pakak ambil faedah. Yang mana kita tahu dah, oh ini cerita haji, bulan haji. Tadi saya sebut bulan haram ada berapa bulan? 4 bulan. Bulan haji ada berapa bulan? 2 bulan 10 hari. Apa kaitan bulan haji dengan Ramadan? Rafasah, jangan bersetubuh. Wala fusuqah, jangan buat fasik. Wala jidal, kena sabar, jangan bertekak. Dan sekarang ni kita dah masuk bulan haji dan bulan haram. Dan apa kaitan bulan haji selain daripada buat haji? Ibadah korban. Orang ada rezeki lebih, ada kemampuan lebih, dia kena sunnah muakkadah buat ibadah korban tiap-tiap tahun. Kalau tak buat juga, makruh mazhab Syafi'i. Kalau tak buat juga, kalau Nabi ada, Nabi kata jangan sembahyang dekat masjid aku. Kerana aku tak suka orang yang kedekut. Maka kita pakak-pakak ambil bahagian ibadah korban di tempat kita tinggal ataupun di tempat kita beraya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada umur, ada rezeki. Kita bertemu di masa akan datang. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, ibu-ibu doa. Mudah-mudahan saya dapat naik haji tahun ni, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.